Fadilatul Imam, pengerusi ahli jatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi kitab kita Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah pada hadis yang berikutnya, pada hadis yang ke-21. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-21, membasuh air mani. An Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taghsilul maniyya min thawbin nabiy sallallahu alaihi wasallam ثم أراه فيه بقعة أو بقعا وفي رواية أخرى بقعا. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata bahawasanya ia, yakni Aisyah, membasuh akan air mani daripada kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat padanya ada bertumpuk atau beberapa tumpuk. Dan pada riwayat yang lain menyatakan bahawa beberapa tumpuk. Hadis ini adalah hadis yang melibatkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, cerita dekat kita tentang beberapa benda yang kita boleh ambil sebagai pengajaran. Yang pertama daripada hadis ni, kata ulama nak menyebut bahawa mani itu tidak najis. Mani itu tidak najis. Boleh digunakan pakaian yang terkena mani itu untuk sembahyang. Kerana apa mani tidak najis? Kerana mani itu adalah asal manusia. Manusia ni dia tak najis. Saya dan tuan-tuan semua, walaupun orang perempuan tu dia haid, tapi dia tidak najis. Maknanya boleh sentuh, boleh pegang, tak batal wuduk. Kalau najis pun tak payah basuh tangan. Wuduk tak batal kalau najis. Kita tak payah basuh. Maka pakaian yang terkena najis itu, terkena mani itu tidak najis. Cuma mani ni dia satu benda yang kotor lah. Benda yang kotor. Dia asal usul manusia lah. Benda yang kotor. Benda yang keji lah. Walaupun dia tidak najis, tetapi dia adalah benda yang kotor dan keji lah. Kalau kena kat tangan kau, kena kat pakaian, kita akan bersihkan dia lah. Bersihkan dia. Jadi Nabi SAW apabila bersama dengan Aisyah, kain tu ada bekas tumpuk mani, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala bersihkan dia. Baik, bersihkan tu mani siapa? Mani yang dibersihkan itu adalah mani Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kerana mani Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah termasuk dalam kategori kotoran atau tidak termasuk dalam benda yang keji. Apa sahaja benda yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya itu adalah suci dan tidak najis. Termasuk darah, mani ke, kencing ke, najis dan sebagainya. Kesemua itu termasuk dalam kategori benda tu bukan najis dan dia bersih. Secara umumnya ini disebut sebagai khosais. Khosais ni maknanya adalah kelebihan khusus yang Allah bagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dia ada yang kita sebut sebagai syama'il. Syama'il ni kita mengaji bab Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang casing. Kalau bahasa mudah kita faham, tentang casing Nabi. Maknanya apa? Muka, tangan, badan, mata, luaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, watak dia dengan isteri, dengan dia Nabi suka makan apa, Nabi suka minum apa, secara overall berkaitan dengan perangai, berkaitan dengan sikap, dengan sifat luaran, kita panggil syama'il.
Ada satu lagi benda kita kena mengaji ke, nama dia mukjizat. Mukjizat ni maknanya apa? Satu anugerah yang Allah beri yang khariqul adah, yang mencari adat. Imam Nawawi kata yang sahih aku susun, aku cari, aku jumpa. Yang kuat hujah dia saja ada 1000. Ada 1000 yang kita katakan sebagai mukjizat baginda Nabi SAW. Yang kita kata mukjizat itu bukan sahaja khusus pada Nabi saja dah, bahkan melebihi pada para anbiya yang lain. Kalau Nabi Adam AS disebut sebagai Sayyidul Bashar, ketua bagi semua manusia, tetapi Abul Bashar ni bapa bagi semua manusia. Nabi SAW digelar Sayyidul Bashar, ketua bagi semua manusia. Kalaulah Nabi Allah Sulaiman AS bergerak dalam masa perjalanan sebulan, boleh disingkatkan menjadi sehari. Ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun. Perjalanan yang sepatutnya sebulan, dia boleh pergi sepetang. Perjalanan yang sepatutnya sebulan, sepagi je Nabi Sulaiman boleh pergi. Tetapi Allah beri mukjizat pada Nabi SAW lebih hebat pada Nabi Sulaiman, kerana perjalanan Nabi SAW bukan pagi sebulan atau 2 bulan. Perjalanan itu adalah perjalanan langit, jauh lebih hebat daripada perjalanan bumi. Yang kedua, dalam tempoh yang lebih singkat, Nabi SAW pergi sebahagian daripada malam dan balik mai ke Mekah pula ketika itu. Dan perjalanan yang lebih jauh lagi daripada, merentasi 7 petala langit, 7 petala bumi, sampai Sidratul Muntaha, Isra' dan Mi'raj. Kalau Nabi Musa AS guna tongkat dia untuk belah lautan, Nabi SAW guna jari dia untuk belah bulan. Kalau tongkat Nabi Sulaiman, Nabi Musa AS boleh keluarkan ayak, jari Nabi SAW boleh keluarkan ayak. Banyak riwayat yang menyebutkan perkara sedemikian. Kalau Nabi Isa AS boleh hidupkan orang yang mati, Nabi SAW boleh mencakapkan, bahasa betul ke tak tu, boleh bagi dob yang tak pernah cakap seumur hidup dia cakap, beriman dengan Allah. Manusia memang dia boleh cakap dah, memang dia pernah hidup dah. Mati, Nabi Isa AS sapu, kawan tu bangun, dia boleh bergerak sendiri. Tapi bewak ni bukan dia pernah cakap. Nabi SAW kata, Ya Dabbu, bewak tu kata kat dia, Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah, aku sahut panggilan kamu wahai Rasulullah SAW. Nabi tanya, aku siapa? Nabi tanya, kata dia, asyhadu annaka Rasulullah, aku naik saksi kamu adalah Rasul Allah. Pokok kurma ni, tunggu pokok kurma pernah bercakap dengan Nabi SAW. Tu semua kita panggil dia sebagai mukjizat. Dan mukjizat Nabi jika dibandingkan dengan semua mukjizat-mukjizat yang lain itu, seumpama sebiji batu, dan seluruh pasyak di muka bumi ini adalah mukjizat baginda Nabi SAW. Semua Nabi-Nabi yang main kat dunia ni ada mukjizat, tetapi semua mukjizat Nabi-Nabi itu diberi pada Nabi SAW. Jangan cakap mukjizat handsome Nabi Yusuf ke, mukjizat sedap suara Nabi Daud ke. Allah beri pada Muhammad SAW selaku ketua bagi semua anbiya dan rasul. Allah beri keistimewaan yang sangat luar biasa. Itu kita panggil sebagai mukjizat. Ada satu bab yang kita panggil sebagai khasais. Khasais ni makna dia apa? Benda yang Allah bagi tapi khusus kat Nabi sahaja. Imam Suyuti karang kitab Khasaisul Kubra. Semua himpunan benda-benda yang hanya dikhususkan pada Nabi SAW. Sebab tu ada sunnah yang kita boleh buat, ada sunnah yang kita tak boleh nak buat, dan berdosa kalau buat. Apa dia? Nikah lebih pada 4. Sunnah kok Nabi buat tak? Nabi buat. Boleh kita buat? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia khasais. Dia khusus Nabi sahaja. Kita boleh tak masuk masjid surau kalau orang berjunub dan haid tidak dibenarkan masuk dalam masjid dan surau. Duduklah, jalan lain. Duduk tak dibenarkan dalam masjid dan surau. Tapi Nabi SAW dia lain. Dia boleh masuk juga. Nabi SAW tidur, lepas sejurus daripada bangun tidur, terus Nabi boleh sembahyang. Tak batal wuduk dia. Sebab apa? Sebab mata dia tidur, hati aku tak pernah tidur sekali pun. Bila Nabi tidur SAW, sahabat akan dengar macam cerek yang menggelegak. Maknanya duk fikir, hati tu duk jalan je.
Sebab tu bila Nabi bangun, Nabi boleh sembahyang. Tu Nabi sahaja. Kita baca hadis tak boleh. Aku baca hadis Nabi tidur, Nabi bangkit sembahyang terus. Tu Nabi sahaja. Kita tak ada. Tu kelebihan yang Allah beri, khasais. Tahajud kita sunat, bagi Nabi dia wajib. Duha kita sunat, bagi Nabi dia wajib. Miswak kita sunat, bagi Nabi dia wajib. Ada benda-benda yang diringankan untuk kita. Selalu Nabi guna ayat laula ana asyqa, laula ana syqa. Kalau tak berat umat aku pun nak suruh mereka buat juga lah benda ni. Kalau tak berat umat aku nak suruh hafal Yasin. Kalau tak berat umat aku nak suruh hafal Al-Mulk. Kalau tak berat umat aku nak suruh bawa miswak tiap kali nak sembahyang. Nabi lapik, maknanya nak suruh buat lah tu. Tapi Nabi tak mau menyusahkan kita. Sebab kalau sallallahu alaihi wasallam kata wajib, nanti memberatkan untuk kita. Nabi-Nabi dia punya level dia lain. Kalau Nabi lapak, dia macam dua orang normal lapak. Tuan-tuan ingatlah Nabi pernah bawa satu sahabat kata, kami lapak ni, macam mana ni? Tengok ada satu batu. Nabi kata, main tahu ni. 2 batu, double. Hang satu je, aku double. Orang biasa demam, panas. Tapi Nabi SAW kalau demam, 2 kali orang biasa panas. Maknanya dia punya kepanasan 2 kali ganda. Pernah sahabat kata, kami pegang, macam cerak yang menggelegak. Maksudnya yang panas. Badan Nabi tu, kalau Nabi panas, terlalu panas. Bukan je Nabi je. Isteri Nabi SAW pun semua Ummul Mukminin ada kelebihan dia. Apa dia? Satu benda baik mereka buat, mereka dapat macam buat 2 benda yang baik. Sama juga fair and square. Apa dia? Kalau buat benda jahat, sama macam 2 orang buat benda jahat. Dia dapat double dosa. Kalau buat benda baik, dapat double. Orang dapat 1 je, dia dapat double. Tu kali pula dengan 10. Banyak ah. Pahala pun banyak, dosa pun sama banyak. Tu isteri. Tu bab lain. Teruk Ahzab cerita panjang. Cuma khasais kepada Nabi SAW sahaja ni, ada beratus-ratus benda yang Allah beri hanya kepada baginda Rasul SAW, tak bagi pada orang yang lain. Bahkan mata Nabi boleh tengok dalam gelap dan dalam cerah sama. Kemampuan mata Nabi SAW, gelap pun boleh laras siap-siap. Macam boleh tengok dalam gelap tu, dia ada special edition mata. Depan boleh tengok belakang macam tengok depan. Nabi kata, apa sembahyang elok-elok lagi ya, sembahyang sah nanti aku boleh tengok apa kok belakang, macam mana aku tengok depan. Tak berani buat apa, baik je sembahyang. Sebab Nabi boleh tengok. Bukan kamera reverse. Tu reverse berfungsi dah. Tu manusia buat. Ni Allah buat. Allahu Akbar. Jadi tu nama dia adalah khasais, benda yang kelebihan Allah beri pada Nabi SAW sahaja. Termasuk dalam bagi kat Nabi tu apa dia? Inilah darah Nabi SAW, apa saja yang keluar daripada kita, darah kita keluar, dia najis. Darah Nabi kalau keluar, dia tak najis. Bukti dia ada beberapa benda. Saya bawa pada tuan-tuan hadis yang disebutkan oleh baginda SAW tentang seorang sahabat kecil yang nama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni, mak dia Asma binti Abu Bakar. Asma ni siapa? Kakak Aisyah. Dan bapa dia Zubair bin Awam. Anak dia Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni dengan Nabi SAW ni apa dia? Pakcik dia lah. Sebab makcik dia siapa dia? Cinema dia. Orang Pulau Pinang kata cinema. Cinema tu siapa dia? Aisyah tu cinema dia lah. Mak kecil dia. Mak kecil kita bahasa pendek, makcik lah. Makcik dia. Jadi rumah Aisyah ni macam rumah dia. Hampa jangan kata apa. Rumah Nabi macam rumah aku. Alah pak menangkap aku. Lari si budak, lari sini, lari sana. Satu hari Nabi SAW panggil dia. Nabi kata dekat dia, Ya Abdullah, idhab bihadha dam fa'ahriquhu haithu la yaraka ahadun. Wahai Abdullah, datang sini. Kamu tolong sembunyi, yakni tanamlah darah ke apakah, letak tempat yang orang tak tahu, darah bekam. Nabi SAW bekam, Nabi bagi kat dia. Budak-budak lari, Abdullah mai Sat, tolong Sat, tolong pakcik Sat. Bahasa kita lah, pergi buang dekat tempat yang orang tak tahu. La yaraka ahadun, yang siapa pun takkan nampak hang. Falamma barastu an Rasulillah SAW, maka aku pergi dan apa dia buat? Wasallam amattu ilayya dam fahashautuhu, dan aku bawa pergi satu lokasi yang sampelnya. Fahashautuhu, aku pun minum darah tu.
Dia minum darah. Falamma raja'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma sana'ta ya Abdullah. Bila dia balik Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia. Nabi kata kat dia, wahai Abdullah, hang buat apa? Maknanya darah tadi tu hang pergi buat apa? Berceritalah sikit laporan. Maka dia kata, ma sana'tu ya Abdullah? Qala ja'altuhu fi makanin zanantu annahu khafin 'alan nas. Maka kata dia, aku sudah meletakkan darah tadi tu di tempat yang siapa pun tak tahu. Memanglah perut dia mana ada orang tahu. Tu memang tempat paling secure lah. Tapi mana boleh cerita dengan Nabi. Nabi cerdik lah. Nabi boleh tahu lah. Dia nampak macam pelik lah ni. Nabi tanya kat dia, fala'allaka syaribta? Macam minum yang darah tu. Minuman. Nabi tanya. Qultu na'am. Dia kata betul, saya minum ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man amaraka an tashrabad dam? Maka kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat dia, apa yang menyebabkan hang pergi minum? Siapa yang suruh hang minum? Kan aku suruh hang buang darah tu. Yang hang pergi minum sebab apa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun laka minan nas wa wailun nasi minka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada siapa pun akan dapat kemudaratan daripada hang start pada hari ini, dan hang pun tak akan mudaratkan orang, orang pun tak boleh mudaratkan hang. Maknanya hang jadi orang yang sangat terpelihara. Sebab hang minum darah aku, sebab darah aku ada dalam badan hang, maka hang tak akan buat benda jahat kat orang. Jadi hang jadi orang baik. Dan orang nak pedajai hang pun tak boleh, sebab ada darah Nabi dalam badan dia. Dan confirm lah dia tak akan masuk neraka. Tapi tuan-tuan, dia mati syahid. Abdullah bin Zubair ni mati syahid dalam peperangan Yamamah ke apa tak ingat. Maknanya lambat lepas tu baru dia mati. Walaupun Nabi dah confirm kat dia dia masuk syurga, tapi dia pergi perang dia. Tak, tu hebat dia tu. Kalau kita contoh kalau kita pergi minum darah Nabi tak, relax gitu, Jumaat pun tak pergi ke so. Haji, 12.50 tak pergi ke? Ni SOP kena pergi awal ni. Pergi mana? Pergi masjid lah, masjid timur sembahyang. Masjid sembahyang buat apa? Kami syurga lah, tak payahlah sembang lah Jumaat semua. Pergi. Relax dia tengok wanita hari ini ke-12. Dia tak pergi sembahyang. Tak pergi. Tak sembahyang dah. Sembahyang apa? Tak main kuliah apa, tak main terajar duduk rumah ya. Sebab apa? Kita dah confirm masuk syurga. Tapi sebab tu muka kita tak jadi sahabat. Muka kita muka jam. Sahabat jadi sahabat sebab apa? Sebab dia hebat. Walaupun minum darah, maintain je amal soleh, ibadat, jihad fi sabilillah, jalan macam biasa je. Lagi ada disebutkan tentang seorang sahabat nama dia Malik bin Sinan, bapa kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bapa dia nama Malik bin Sinan. Apa yang berlaku pada dia? Dalam peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pakai topi besi. Topi besi tu kena panah, dia jadi tertusuk kat dalam ni. Jadi pipi tu berdarah lah. Bila pipi tu berdarah sampai gigi geraham pun patah, sehingga Uwais Qarni pecahkan gigi dia. Bila dia dengar di Yaman kata gigi Nabi patah, dia nak rasa Nabi tu patah, dia pun patahkan gigi dia. Tapi dia tak tahu gigi yang mana, 4 gigi dia bagi patah. Dia sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau Nabi sakit, aku duduk jauh, aku tak perang, aku pun nak rasa sakit macam Nabi juga. Bila sampai dekat dia lah, bila darah tu keluar, Malik bin Sinan dia tak mau, dia tak ada benda nak perang kalau dia hisap darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh hisap darah sebab darah tu najis. Dulu ingat tuan-tuan, tak tahulah dulu kalau tuan-tuan buat ke tak lagi, kita suka hisap darah bila jari terpotong kan, terpotong ke atau kena luka ke, kita hisap gitu. Hisap boleh tak? Boleh, tapi kena ludah, tak boleh telan, dia najis. Jangan telan. Boleh hisap? Boleh. Kalau kita vampire boleh. Kalau kita kuntilanak tak apa lah. Tapi manusia tak boleh hisap darah lah. Dia hukum lain lah. Jadi dosa, najis. Tapi Malik bin Sinan, bapa pada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hisap darah Nabi SAW, tak apa ke Ustaz? Tak apa, kerana dia bukan najis. Ada juga hadis yang sebut dalam Hayatul Sahabah, bab berkaitan dengan bab jilid 2 tak salah saya tu. Nabi SAW biasa ada bekas
Sebab mereka dulu dia tak ada satu sistem tandas yang betul. Jadi malam-malam tak pilah ke tempat yang jauh untuk buang air kecil. Biasanya ada satu bekas yang Nabi SAW akan guna untuk pi tandas waktu malam. Jadi bila Nabi SAW nak semayang waktu pagi, ada banyak orang yang akan tolong khidmat ambil bekas isi untuk wudu. Ada orang sedia baju, ada sahabat yang sediakan miswak. Lepas ada lah orang yang khidmat dengan Nabi. Ada satu sahabat tu dia tengok, yang apa ni gelap lah, yang apa pula lah, aku tak top up ni, siapa pergi top up, dia pergi minum air tu. Nabi jalan dulu minit, Nabi kata, mana bekas ni, siapa ambil? Dia kata, saya ambil dayak mana? Ayak apa tau, saya minum dayak tu. Nabi tak marah dia. Maknanya benda-benda yang keluar daripada jasad Nabi SAW itu adalah suci dan bersih. Mawahib Ladunia karangan Imam Qustulani, 3 jilid ada kat saya. Dia cerita kalau Nabi SAW pi tandas, ada orang yang pernah nak tahu apa jadi, bukan nak mengendak Nabi pi tandas, nak tahu apa jadi. Setelah Nabi keluar, kan dulu sistem tandas dia kena pi jauh sikit daripada penglihatan orang. Itu kira tandas lah tu zaman tu. Maka bila Nabi pi, apa yang berlaku? Kawasan tadi tu, yang najis tu, apa yang keluar tu, diserap oleh bumi. Dan kawasan tu tak ada, dan dia jadi wangi. Benda-benda ni boleh tengok dalam kitab Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa karangan Qadhi Iyad Al-Maliki. Boleh tengok dalam kitab tadi saya abang tu, nama dia Mawahib Ladunia karangan Imam Qustulani, Khasaisul Kubra. Ada banyak lah buku-buku cerita berkaitan dengan ratusan bahkan ribuan buku dan syarah yang ulama tulis tentang keistimewaan dan kelebihan yang Allah beri pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila orang kata tak payahlah agung-agungkan Nabi tu, buat over sangat macam Nabi. Nabi macam kita juga. Tak sama lah. Nabi tak sama macam kita. Kita tuan-tuan bila dah berumur macam tu, memang Nabi ni macam manusia macam kita. Maknanya ada tangan dua, ada kaki, ada perasaan, sedih, marah, tak larat, gelak, seronok, berkeluarga, anak, cucu, isteri. Sama. Tapi dia punya setiap part Allah bagi tu dia tak sama dengan kita. Sejak pada kecil memang Allah Subhanahu Wa Taala plan satu rancangan kehidupan yang sangat luar biasa untuk menjadikan dia hebat. Allah tak bagi Nabi beranak hari biasa. Hari biasa, hari Jumaat ni dah glamour dah di kalangan orang Arab. Isnin ni tak glamour. Yaumun majhul, hari yang orang tak apa kenal. Nabi SAW beranak hari Isnin tu jadi hari yang hebat. Nabi tak gantung dengan hari. Hari tu gantung dengan Nabi SAW. Kita selawat kat Nabi, kita ingat. Kita selawat kat Nabi SAW, tuan-tuan. Kita puji Nabi, sebenarnya Nabi bukan terkesan dengan pujian kita. Nabi itulah yang mengindahkan pujian kita. Kita puji Nabi. Bukan Nabi jadi hebat sebab kita puji dia, tak. Perkataan kita tu jadi canggih sebab kita ada kaitan dengan Nabi. Kita, contohnya kalau kita selawat, Nabi jadi hebat ke? Bukan. Kita selawat untuk siapa? Untuk faedah kita sebenarnya. Sebab apa? Sebab Allah dan malaikat dah mendahului kita. Ucapan salam dan selawat keampunan pada Nabi itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada kita. Kita selawat tu apa? Nak cari syafaat kecil-kecil je, nak cari minor sikit-sikit je. Nabi SAW berada di tahap kemuliaan yang sangat luar biasa. Okey, ada lagi lah banyak kisah-kisah berkaitan dengan tu. Jadi menunjukkan bahawa apa yang ada pada Nabi SAW itu adalah sangat hebat dan sangat luar biasa. Jadi daripada hadis ni juga kita habaq mani itu tidak najis, boleh kita gunakan. Cuma dia adalah benda yang kotor lah. Macam tu. Baik, satu lagi hadis. Membasuh kain yang terkena haid. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat ihdana tahidu thumma taqrisu ad-dama min thawbiha inda tuhriha fataghsiluhu wa tandahu ala sa'irihi thumma tusalli fihi. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya salah seorang daripada kami berkeadaan haid,
kemudian ia mengikis akan darah haid itu pada kainnya ketika sucinya. Kemudian dia membasuhnya dan dijiruskan air atas sekaliannya. Setelah itu ia sembahyang padanya. Okey. Imam Ibnu Abi Jamrah letak pada kita bab 21, bab membersihkan mani, cara dia. Dan bab 22 adalah membersihkan darah haid. Cara membersihkan darah haid ni yang disebut di Aisyah radhiyallahu taala anha, kikih dulu belen darah yang ada, kemudian jiruskan air pada dia, hilangkan darah dia, menunjukkan bahawa haid itu, darah itu adalah najis. Adapun mani tadi, dia hanya kikis saja. Mungkin ada belen-belen, dia tak juring air, boleh sembahyang saja. Adapun darah haid itu, dia adalah sebahagian dari, dia adalah kita katakan apa, kotoran lah, najis atau mutawasitah bahasa kita, bahasa fiqh, maka mesti kita basuhkan dia. Jadi kalau ada najis, kalau ada darah dekat kain, kita tak boleh gunakan batu. Mesti gunakan air sahaja. Kita ambil batu, kita tengok kain kita, kita pun lap macam tu. Hang buat apa? Inilah istinja menggunakan batu. Memang betul lah hang isap gam. Itu pening lah. Batu ni di ketika istinja sahaja. Istinja ni apa dia? Cuci kubul dan dubur depan dan belakang setelah kita buang yang kecil atau buang yang besar. Itu saja istilah dia. Ayak tu kalau kita ambil, katalah ni kemaluan, basuh kemaluan lepas kita pergi kencing. Proses membasuh kemaluan tu kita panggil dia sebagai istinja. Ketika di kemaluan sahaja. Ayak yang sama dah habis semua, kita basuh siku kita. Kita tak kata tu istinja. Yang tu basuh siku nama dia. Jadi istinja ni tak mana? Hanya di kemaluan depan dan belakang sahaja. Dan di situ baru ada lokasi perbahasan berkaitan dengan batu. Batu pun syarat dia kurang-kurang ada 3 permukaan. Batu tak boleh basah. Najis tak boleh pindah pergi ke tempat lain. Najis tak boleh cair. Ada banyaklah syarat dia. Yang tu semua tak masuk campur dengan darah. Darah mesti bersihkan dengan cara yang biasa. Jangan bagi ada 3 benda. Apa dia 3 benda tu? Bau, warna dan rasa. Bau apa? Bau darah. Ada tak bau darah? Tak kira darah haid ke darah apa saja, ada bau tak darah? Tak ada, dah basuh dah. Warna ada lagi lah, macam color-color merah tu mesti hilangkan dia, color merah tu. Dan rasa bukan ambil betul lah rasa darah. Sekali lagi jadi vampire. Dah, rasa tu rasa tengok kain tu. Dia ada tak rasa lain daripada tu? Tak macam kain biasa ni, kena basuh lagi. Basuh hilang 3 tu, okey. Pakaian kita tu bersih. Boleh kita gunakan untuk sembahyang dan sebagainya. Katalah tercampur, suami kita tak tahu, pakaian kita ada darah haid, dia pergi campur semua dengan tu. Bila dah tercampur, kita bilas lah balik. Washing machine kita, washing machine automatic kan. Dah habis semua, dah habis dah, spin dah. Tengok, Allah, abang buat macam tu. Ambil pakaian kita, bilas balik semua sekali lagi, masuk dalam washing machine, softener balik sekali lagi, daya ke, soflan ke sekali lagi, spin balik, rendam macam, okey, boleh dah, guna tak apa, tak ada masalah. Jangan tercampur dengan pakaian-pakaian yang najis. Itu dari segi basuh pakaian tu. Adapun membasuh bukan pakaian, cara orang tu pula nak suci. Tengok hadis yang berikutnya, hadis 23. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, inna imra'atan minal ansari qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa aghtasilu minal hayd? Qala khudhi firsatan mumassakatan fatawaddai biha thalathan. Thumma inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istahya fa'arada biwajhihi aw qala tawaddai biha fa'akhadhtuha fajadzabtuha faakhbartuha bima yuridun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ada satu orang perempuan daripada Ansar yang dia ni mai kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana saya nak mandi lepas saya dah habis haid semua ni? Saya nak mandi macam mana? Macam mana saya nak mandi lepas daripada haid? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam teranglah dekat dia.
Nabi kata apa? Ambil sepotong kapas yang kasturi, maka sucikanlah engkau dengan dia sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi SAW malu kerana perkara ini. Lalu palingkan muka Nabi SAW, bersucilah dengannya. Kemudian aku memegang tangannya, aku tarik tangan dia, dan aku kabarkan padanya apa yang dikehendaki oleh Nabi. Seorang perempuan, dia mai kat Nabi SAW, dia kata, Rasulullah, saya ni dah habis haid, macam mana saya nak mandi? Orang perempuan Ansar ni dipuji banyak tempat tentang keberanian mereka ni, tak malu nak tanya benda-benda yang hak. Jadi kita kalau ada benda-benda yang kita nak tanya berkaitan agama, kalau ustaz tu terang kat kita, contohlah bab mandi wajib, mandi haid dan sebagainya, kadang-kadang mungkin ada perkataan-perkataan atau cara kita nak jelaskan orang tu, ialah nak mandi wajib ni kena terang lokasi dia, posisi dia, keadaan duduk dan sebagainya, bagi ayat kena. Maka bila kita cakap benda-benda macam tu, kita tak boleh lah atas nama dasar ilmu, kita tak boleh kata ustaz ni gatai duk cerita mandi wajib pula. Kena cerita kat lah. Tapi cara cerita tu kena beradab lah. Janganlah kita cerita di hadapan orang, audien lelaki, perempuan, bahasa kita tu bahasa tak tepat. Nabi SAW, perempuan tu main, perempuan tanya kat dia, saya nak mandi. Nabi kata ambil kapas, masukkan kapas, tengok kalau masih ada darah lagi, kalau tak ada, boleh mandi dah. Tapi perempuan tu dia tak faham, dia tak macam mana. Aisyah ada kat tepi. Nabi dah malu dah muka nak cerita macam mana kat lebih-lebih ni. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kata kat dia pegang tangan perempuan tu, dia tarik dia, mai tang ni, mai aku cerita kat hang. Macam mana nak mandi wajib ni, mai aku cerita kat hang. Dia pun cerita. Jadi perempuan cerita dengan perempuan, dia okey lah, dia open lah, dia senang nak cerita. Nabi SAW nak cakap, Nabi cakap lah. Tapi Nabi jenis orang malu lah tuan-tuan. Kita kalau bab tu kita seronok lah kan. Aku cuba cerita pasal akidah sifat 20, tengok wah kata, malam ni kita nak cerita mandi wajib, sempoi mandi wajib, tu jadi seronok kan tu. Tu perangai kita lah kan. Nabi dia tak, benda-benda yang melibatkan malu lah kita katakan. Nabi ni orang yang sangat Nabi SAW malu lebih daripada anak dara di balik tirai. Dalam hadis Riyadhus Shalihin, dululah anak dara belakang tirai, lah ada belakang tirai, lah tak doa, dia tunggu depan rumah. Lah champion of the world kan, dulu. Jadi daripada hadis ini, cara mandi wajib tu lah. Jadi orang perempuan, kalau dia nak tahu haid dia tu dah kering ke tak kering lagi, kadang-kadang hari ni adalah hari yang biasa dia main 7 hari ke 8 hari ke 9 hari. Hari tu hari kebiasaan dia, tak dia kering dah lah. Maka dia cek lah pada pagi ada lagi, petang lagi ada lagi, petang lagi ada lagi. Last lagi dia cek pukul apa? Pukul 6 petang. Masa dia cek pukul 6 tu dah tak ada lah. Tak ada tu kadang-kadang di luar, dalam dinding, dalam farash tu mungkin ada lagi. Maka Nabi SAW kata ambil kapas, masukkan kapas di dalam. Kalau bahagian dalam tu tak ada lagi darah yang mengalir, maknanya dah okey, dah bersih, boleh mandi, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang dia balance duk ada di dalam lagi. Kalau dah masukkan, dah tak ada, okey, tak ada masalah. Macam kita sekarang, tisu dan sebagainya, bolehlah kita guna cek bahagian dalam sikit. Kalau kita tak ada, okey, boleh mandi, tak ada masalah. Cumanya tuan-tuan, atas langkah ihtiyat kata ulama, berhati-hati. Kalaulah kita ni katalah pukul 6 kita kering dah semua dah, maka kita sebagai langkah berhati-hati kena qada, kena semayang sebelum maghrib, semayang asar tu kita semayang, zuhur tu kita qada. Sebagai langkah berhati-hati. Kita tak tahu exact tu dia kering bila, kita tak tahu. Mungkin dia kering dalam waktu zuhur tadi pukul 4. Sebab azan asar 4.24 setengah jam mandi nak semayang tu dan. Maka sembahyang tu dia dikira kena semayang. Atas langkah berhati-hati. Kalau masa dia cek tu baru pukul 4, maka dia melengah-lengahkan mandi, tak apalah, sagilah sampai habis semayang, maka berdosa dia tu. Wajib qada juga. Yang tadi tu langkah berhati-hati supaya qada, sebab kita tak tahu bila waktu betul dia kering. Jadi orang lelaki lebih kurang kena adalah info juga berkaitan dengan haid, darah dan sebagainya ni. Tak ada lah kata pakar sangat, tapi dia tahulah paling maksimum 15 hari. Paling maksimum dia boleh keluar 15 hari.
paling maksimum suci 15 hari. Darah tu paling banyak dia boleh main 15. Kalau dia main 16, dia kena wajib semayang juga. Cara dia macam mana? Kategori dia tu dia tak jadi darah haid, dia jadi istihadah. Bila istihadah mesti kena semayang juga. Bersihkan, tahan, bersih, tahan, ambil wudu, terus semayang. Bersih, tunggu masuk waktu dulu. Masuk waktu, pi suci kan bahagian faraj tu, tahan dia, apa-apalah sekarang ada tola wanita dan sebagainya, tahan jangan bagi darah keluar, kemudian ambil wudu, terus semayang. Biar darah keluar meleleh pun tak apa, biar pi kat dia. Kaedah ni juga digunakan pada orang yang salisul baul, kencing tak lawas, yang duk asyik keluar je kencing dia. Dia tak boleh tunggu lama, lepas kencing dia keluar lagi, sat-sat dia keluar, sat-sat dia keluar, sat-sat dia keluar. Apa dia buat? Tunggu azan. Selepas daripada azan, terus pergi tandas, basuh kemaluan dia. Basuh selesai kemaluan dia, tahan, tak kira lah pakai seluar kecil ke, pakai tisu ke, tahan, tak bagi kena pakaian yang kita semayang tu dengan tisu dan sebagainya. Ambil wudu, sejurus lepas wudu terus semayang. Dengan lepas ambil wudu pergi kena kopi radik dulu, relax cicak, biskut Mary dan sebagainya, jadi lambat, dia tak sah semayang. Keluar kencing banyak mana pun tengah semayang, biar pi kat kencing tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habis dah, tisu tadi tu tak boleh guna untuk semayang asak dah, kena buang. Proses yang sama untuk semayang asak lagi. Guna lagi, semayang. Guna pula ganti, boleh. Tu nama istihadah. Jadi kena mandi lah. Jadi sepanjang mandi wajib ni, saya bukan cadang lah, sepanjang mandi wajib ni kita kena duduk sekali masa mandi wajib. Tak mau duduk pun tak apa, tapi kita nak berdiri tu pastikan semua kawasan kena ayak. Bila kita duduk, tak kira lelaki perempuan, dia semua bahagian-bahagian di bawah tu, kubul tubuh bahagian tu dia terbuka, jadi ayak dia senang nak masuk. Kalau tak mau, ikut kita nak angkat kaki bubuh atas jubin ke apa, pasal ya, dan dia ayak kena. Jadi nak memudahkan kita duduk sepanjang mandi tu. Okey. 4 perkara yang ditetapkan, saya tak mau cerita kat tuan-tuan pada malam ni. Saya nak cakap kat tuan-tuan dan lagi boleh sikit lagi berkaitan dengan beberapa benda lah. Isu capal tak dan kalau cerita isu capal. Kalau cerita isu capal tak dan. Saya cakap kat tuan-tuan 2-3 benda. Pertama berkaitan ni, Pak Long ni. Satu, semayang berjarak dengan lapik masa semayang. Tuan-tuan tengok di WhatsApp group dan sebagainya, dia kata yang ni semua dajjal. Siapa semayang berjarak, ikut dajjal. Siapa semayang berjarak, tak ikut sunnah Nabi. Siapa semayang pakai face mask, dia ikut sunnah WHO. Macam-macam lah. Tuan-tuan, sebenarnya hak buat semayang jarak apa semua ni, yang print buat keluar ni adalah keputusan daripada JAKIM lah. JAKIM pun ambil kira tentang pandangan mufti-mufti kita di Malaysia. Mufti ni, kita lah negara paling banyak mufti di dunia. Jordan pun satu, Iraq pun satu, Iran, Syiah pun satu ya. Tak apalah, masing-masing mufti ada tim mereka sendiri, dan keputusan tu akan dibuat. Kalau pembentangan pihak mufti ni daripada mesyuarat bulanan atau bila-bila sekali ada isu besar, semua bincang sekali di Putrajaya untuk buat keputusan yang besar. Antaranya dulu apa dia? Yoga ni tuan-tuan, mufti, pihak mufti ni bukanlah orang yang pakar dalam bab yoga. Mereka pun tak tahu yoga ni macam mana. Jadi bila orang persoal yoga ni boleh tak boleh, mereka kena rujuk siapa yoga? Kena rujuk pada orang yang pakar yoga. Panggil orang yoga mai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau hangpa tak tahu, hangpa tanya orang yang tahu. Siapa dia orang tahu? Geng yoga ni lah. Dia cerita macam ni, hangpa duduk macam ni sampai setengah jam tu, apa maksud dia apa? Lepas tu hangpa buat macam ni, apa? Lepas tu angkat kaki je ni. Tu maksud dia apa? Exercise ke? Dia tak. Dia kata yang ni, kami sebenarnya ujungnya dia ada konsep dewa, konsep ketuhanan kami. Maka mufti dengar, tak betul ni.
Maka dia pun gabung, jalin dengan sirah, dengan Quran, dengan hadis, gabung. Nak print, bawa keluar, kata yoga tu haram tu, bukan satu benda kecil. Kena buat research yang sangat besar, baru boleh print, bawa keluar. Kerana dia melibatkan fatwa, tak boleh pandai-pandai buat. Sama macam nak wish dekat orang non-Muslim. Kita pun tak tahu, pihak mufti pun tak ada satu info betul berkaitan Ponggel tu apa, berkaitan dengan Tanglong tu apa, boleh tak boleh apa semua. Kena panggil orang lah. Kalau kita di Malaysia ada MECMA, Persatuan Cina Muslim, kita ada India punya persatuan apa, panggil dia ni mai dulu. Okey, hang pernah menganut agama ni, hang cerita kat aku ni, Tanglong ni macam mana, apa sebenarnya Tanglong ni apa, Ponggel ni apa, boleh tak Ponggel kita buat malam, kau kena buat pagi. Dia tak, tak boleh, mesti buat pagi. Oh, rupanya ada kena mengenal dengan Tuhan Matahari. Oh, kalau Tuhan Matahari kita tak boleh sambut lah. Apa orang India nak sambut, buat, tak apa, tak ada masalah. Cuma penglibatan Muslim tidak boleh dalam tu, sebab dia melibatkan ketuhanan. Print bawa keluar bukan benda senang. Sama juga untuk sembahyang berjarak semua ni. Mereka nak buat keputusan sendiri, tak boleh. Panggil pihak ni apa MKN, Majlis Keselamatan Negara, panggil kesihatan, panggil mai duduk semua, bincang semua. Dan bila mereka dengar dan pengalaman sebelum ni di negara-negara luar macam ni, kes macam ni, bila rapat, oh dia boleh berjangkit dekat dengan apa macam ni, kita tak boleh elakkan salam, kena jarak 1 meter dan sebagainya. Maka mereka buat keputusan semua, para mufti semua ada di ilmuan kita di Malaysia buat keluar, ini peraturan kalau hampa nak semayang macam ni. Kalau boleh ambil semayang kat rumah, kalau dah batal tak apa, ambil sini, pakai face mask, jarak semayang semua sini. Kita janganlah kata apa yang kita buat tu mufti-mufti ikut dajjal dan sebagainya. Takkan 14 orang ikut dajjal, agak-agak lah hang pun. Tuan-tuan nak kata apa, Mekah pun semayang jarak. Mekah kami tak mau ikut, mereka Salafi kami tak mau. Okey, tak apa, kita buat mai apa dia, buat mai Masjid Al-Azhar. Ulama-ulama Azhar putuskan di Masjid Al-Azhar macam ni lah, macam mana tuan-tuan semayang, macam tu lah dia semayang jarak. Tuan-tuan nak kata Masjid Azhar ikut dajjal gitu. Kita nak cakap satu-satu benda, kita fikirlah dulu. Kita semayang berjarak ni, jangan kita kata yang ni merosakkan agama. Banyak WhatsApp sampai kan, dulu semayang saf rapat, sekarang semayang saf berjarak, tanda kata agama sedang dimusnahkan. La ilaha illallah. Mana ada agama dimusnahkan? Tuan-tuan, sunnah bukan masa kita sihat kita semayang rapat. Kita tak boleh guna hadis semayang sihat rapat. Masa kita sakit kita tak boleh guna hadis yang sama juga, tak boleh guna. Dia kena tengok dalam konteks yang lain, dalam hadis yang lain. Tak boleh baca satu hadis sahaja. Tuan-tuan tengok botol ni. Botol ni ada, tuan-tuan tengok kok panjang-panjang lah. Kalau orang main tengok kok bawah, dia nampak macam ni. Kalau nak tengok kok sini, nampak macam ni. Kalau tengok macam ni, nampak melintang. Tapi hakikatnya dia botol lah. Isi padu ayat tak berubah. Tapi cara pandang kita. Hadis Nabi SAW, kita tak boleh tengok satu hadis. Sebab dalam dunia ni bukan satu je hadis semayang rapat je. Mana kita nak letak hadis Nabi SAW, la darar wa la dirar, tak boleh cederakan diri sendiri dan tak boleh cederakan orang. Hadis tu kita nak letak mana? Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang Islam itu adalah orang yang selamatkan diri dia dan jiwa dia, diri dia dan tangan dia dan mulut dia, selamatkan daripada tak menyusahkan orang. Hadis tu nak letak mana? Dan masa sakit, kita tak boleh bincang masa sihat. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam hadis, kalau orang dengar azan tapi tak main sembahyang jemaah, aku teringin nak suruh budak-budak muda ni kumpul kayu api, aku nak pergi bakar rumah geng tak sembahyang ni. Nabi sayang kat umat dia, tapi dalam bab sembahyang jemaah Nabi sangat strict. Kalau boleh aku nak pergi bakar rumah, mesti main sembahyang. Abu Sa'id Al-Khudri kata apa? Aku rasa aku nak balik rumah, nak rebui timah besi tu sampai cayak tu, timah tu, aku nak pergi tuang telinga geng hak tak semayang jemaah tu. Dia dengar azan tapi dia buat bodoh, biar aku tuang kat telinga dia. Sebab azab esok lagi besar lagi, hang nak kena. Hang dengar azan, hang buat bodoh tak pergi semayang. Tersangat Nabi marah. Tapi Nabi yang sama ajak pada kita lafaz azan, sallu fi buyutikum, semayanglah kat rumah hampa. Sebab apa? Sebab situasi tak sama.
masa sihat, masa sakit, masa hujan, terlalu lebat Nabi suruh sembahyang kat rumah, terlalu panas dan sebagainya, sembahyang kat rumah. Ada masa dia boleh berubah-ubah hukum dia. Bila kita sihat, bila kita sakit. Tak sama orang semayang masa sihat dengan sakit, kita tak boleh kata hadis yang sama. Orang semayang atas kursi, kita kata yang ni lah semayang yang tak pernah diajar oleh Nabi. Nabi tak pernah semayang macam ni. Nabi sujud di lantai, hang sujud atas awan je tu. Hang bid'ah, hang syirik, hang masuk neraka. Tersandak kawan tu. Aku semayang pun masuk neraka juga. Gitu. Dia kata Nabi tak semayang macam ni, sujud di bawah. Yalah, sujud di bawah tu untuk orang sihat. Aku tak sihat, dia ada satu bab lain untuk orang yang tak sihat ni, dia ada cerita lain pula. Macam tadi tu lah. Tuan-tuan tahu tak, Nabi tak bagi ziarah kubur awal-awal. Dulu Nabi kata jangan pergi ziarah kubur. Kerana apa? Kerana sifat dan sikap jahiliah tu masih tebal. Suka pukul kepala, koyak poket, ni koyak baju. Habislah dah tinggal aku lah, hentak-hentak ni apa tanah dan sebagainya. Nabi kata, kalau macam ni emosi sangat, jangan main kubur lagi. Lama dah macam orang Islam pun dah macam okey, dah boleh terima perkataan inna lillah, ni milik Allah, Allah ambil balik, kita doa kebaikan untuk dia sebab akhirat dia ada kebaik. Orang dah boleh nampak dah jalan tu, okey, Nabi kata fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Boleh ziarah kerana dia akan ingat kamu tentang akhirat. Boleh tak masa orang ziarah kubur kita baca hadis yang awal? Tak boleh, Nabi Muhammad tak bagi ziarah kubur. Dulu, sekarang boleh. Dulu boleh tak sembahyang rapat? Boleh sekarang. Sekarang sembahyang jarak. Tuan-tuan sembahyang jarak, Allah bagi pahala sama macam sembahyang rapat. Sebab sakit ni bukan kita cari, Allah yang bagi kat kita. Tuan-tuan sembahyang duduk, sembahyang berdiri, pahala tak sama. Bila sengaja. Sembahyang sunat, kita sembahyang berdiri. Sembahyang sunat, kita sembahyang duduk. Kita dapat separuh pahala duduk. Duduk dapat separuh pahala. Berdiri dapat full pahala. Saja-saja tak ada apa sebab nak sembahyang duduk, boleh tak? Boleh sembahyang sunat. Tapi kalau hang sembahyang duduk disebabkan hang sakit, sebab apa sembahyang duduk? Tak boleh, saya tak boleh berdiri lama, saya sembahyang duduk. Kita tak akan dapat pahala separuh, kita dapat pahala penuh. Sebab kita sembahyang disebabkan sakit tu bukan kita yang minta. Bahkan sembahyang dalam keadaan sakit, susah dan penat lebih banyak pahala daripada sembahyang biasa. Tuan-tuan sembahyang Jumaat masa Covid lebih banyak pahala sembahyang pada biasa. Sebab kena beratuk panjang. Sejadah lupa nak bawa, nak kena beratuk balik sekali lagi. Face mask nak kena pergi beli, tak ada kena beli pula. Tak beli saja-saja. Lepas tu main sembahyang awal 12.30 kena main dah. Tidak dulu 1.15 makan cendol lagi. Qamat baru lari semua sembahyang kat tepi motor aku tu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, belah aku tu ya. Dulu pahala tak banyak. Lah pahala itikaf dapat. Banyak-banyak benda kita dapat. Maka janganlah kata sembahyang berjarak ni semua syaitan main kacau kita, habislah pahala kita tak dapat, agama sedang dirosakkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan cakap macam tu. Semua tu ada kebaikannya. Allah Tuhan Maha Kasih, Maha Penyayang. Allah bagi kita ujian macam ni, kita sembahyang berjarak, sebelum sembahyang baca qul a'udzu birabbin nas, Allah pelihara syaitan tak main kacau kita. Jangan baca satu hadis dan jangan faham Islam dengan satu hadis saja. Ada banyak ruang yang kita boleh tengok. Inilah para mufti, tuan-tuan. Nak tekan butang print tu, nak tekan tu bukan cerita senang, tuan-tuan. Nak save as PDF tu, dah type dah semua. Nak save as PDF, maknanya dah tergubal dah satu undang-undang. Tu bukan satu benda senang, tuan-tuan. Bila orang dah buat, dah print, bawa keluar, bawa buku bagi kat tangan kita, kita kata yang ni semua mufti dajjal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Janganlah cakap macam tu. Kita ada bidang kita kan. Kita tumpu bidang kita. Ada orang ada bidang dia pakanlah bidang tu, dia bagi tahu kita ikut. Insya-Allah ada kebaikan dia. Niat kita mai kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah jangan buat bebai lah. Ada setengah masjid saya pihak AJK dia cerita bebai. Apa dah pakai yang ni semua, Tuhan lah yang bagi kita sakit. Betul lah Allah bagi sakit, tapi hang kena jagalah juga asbabnya. Hang wali Allah tak apalah, hang takkan kena penyakit. Kan? Hang wali, hang diam-diam hanya cerita ke orang hang wali. Hang diam-diam sudah. Imam Suyuti rahimahullah taala, karamah Allah bagi kat dia pergi Mekah 27 langkah sampai Mekah. Dia kata kat anak murid dia, nak pergi Mekah. Dia kata pergi Mekah. Tak nak pergi, tak mau. Nak pergi? Aman, tutup mata.
Imam Suyuti jalan 1, 2, 3, 4, 26, 27. Buka mata Mekah. Maklah sampai dah. Dia pun tengok atas, tengok bawah. Dia kata, sempoi. Dia pun ibadat. Ibadat semua sagi petang. Imam Suyuti tanya dia, nak balik tak? Jom balik. Kan nak tunggu sampai haji. Dia tak apa, jom balik. Pasport pun tak bawa. Tak kena pula. Dia kata, okey, jom balik. Tutup mata. Jalan 27 langkah. Cuy buka sampai. Isyak kat masjid kat rumah dia. Isteri dia tanya, pergi mana? Jalan-jalan. Sampai dah. Kat rumah. Tapi Imam Suyuti kata kat dia, jangan cerita dekat siapa pun hang pergi dengan aku kat Mekah. Jangan cerita kat orang. Hang diam. Aku meninggal nak cerita. Sekarang ni cerita siapa? Kat rumah ni orang tak cerita kat orang. Orang diam-diam ya. Mukjizat dia lain lah nak membuktikan kenabian. Kat rumah dia tak cerita. Hang wali, hang diam ya. Hang tak payah bebai kat orang. Pergi kat itu, saya tak payah pakai sebab saya wali Allah. Wali apa? Subuh pun menerap. Tu kuali nama dia. Kalau hang, saya dah sampai maqam tinggi. La ilaha illallah. Ada orang bawa sejadah, perli lah. Apa bawa sejadah? Ni tepi lah, ni rumah Allah Ta'ala. Aku nak masuk ni. Siapa nak kacau aku ni? Teranyang meja-meja apa. Buat kemas kat dia. Kita kata, abang main tak ni. Dia, polis tu ada orang tu. Polis Matang Pau. Dah tak apa-apa. Dah saya saja ayah itu. Sajalah 1,000 duk tunggu. Tadi buat kemas sangat, terajang AJK semua. Tunjuk polis. Bukan polis pun, dia tu pak mentua dia pada Pahang tak kenal buat muka cengih gitu, dia berkata polis. Dia pun percaya arah murung saja aku tu ya. Murung pun kena. Tak mau katalah tak bawa contoh kan. Tak bawa tak apalah. Kita pergi sembahyang Jumaat tak bawa. Pergi kat AJK, aku lupa nak bawa lah kereta parking jauh payah nak carilah. AJK kata, minggu ni minggu depan jangan hampir diam-diam masuk belakang tu, hampir duduk ujung-ujung, jangan beritahu kat orang tak bawa. Sebab apa? Tak bawa ni satu benda salah, jangan tunjuk kat orang bangga sangat. Duduk diam-diam, siapa sebab sembahyang. Ni sengaja duduk kat tepi masjid tu, bawa bawa sejadah ni semua, ni tak yakin dengan Tuhan, apa semua, dia maki orang semua. Ini pun jadi masalah kat orang. Kita ikut je lah, selagi benda tu tak membawa kepada dosa dan maksiat, kita ikut je. Bukan orang suruh buat dosa pun. Orang suruh pakai. Pasar raya orang tak ikut pun. Selalu orang tanya, market orang tak ikut. Tuan-tuan, saya tak kata pasar raya betul. Mereka buat di pasar raya tu tak betul lah maksud dia. Sebab apa hang buat benda betul? Hang terpengaruh dengan orang tak betul, buat benda tak betul. Hang nak bawa benda tak betul itu main sini. Lah, kan hang buat betul dah. Sekurang-kurang di masjid hang ikut. Di sana pun patutnya hang ikut lah. Mereka tak buat pun, mereka duduk rapat-rapat. Mereka lah salah. Saya tak kata benda tu betul. Kalau siapa buat salah, kita beritahu lah salah. Kita buat di masjid. Sudahlah, kita pun tak larat dengar lah. Kluster dulu tu ingat. Jemaah mereka hambat sampai gila-gila tu. Kluster tablik sini sana. Kita pun penat lah. Kita nak suka main semayang jemaah dengan kuliah semua. Kita ikut arahan mudah-mudah aku tu. Masjid pun tak tutup. Kita pun boleh main semayang. Jarak-jarak pun tak apa. Janji kita main semayang. Boleh semayang Jumaat. Kita berasa seronok dan bahagia juga. InsyaAllah. Baik nah? Okey. Kita tunggu. Minta maaf main lambat sikit hari ni. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulih ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala rasulih ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.